A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dalam kekuasaannya, dalam kehendaknya, kita masih lagi diberi peluang untuk berada hidup di atas muka bumi ini dengan berbagai-bagai nikmat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi top up usia kita dalam keadaan pandemik wabak COVID-19 ini, dan kita masih lagi dapat bertahan dengan anugerah Allah SWT yang sedemikian rupa. Kita dianugerahi kesihatan, rezeki yang halal, persekitaran yang baik, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita bersiaran pada hari ini 19 hari bulan Julai 2021 dalam program takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dari Surah 2 Al-Mursid, Kampung Sungai Ju, Kuala Selangor. Jadi insyaAllah pada hari ini, hari Isnin ini, dan mudah-mudahan akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bincang dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid berkenaan dengan kitab-kitab percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keempat. Kita kepada tajuk kecil, iaitu perbezaan di antara kitab dan suhuf. Perbezaan di antara kitab dan suhuf. Tuan-tuan pendengar sekalian, dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, yang dimaksudkan dengan kitab ialah kitabullah, iaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit, iaitu kitab-kitab ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu kita dah bincang pada pertemuan yang lalu, iaitu sebanyak 4 buah kitab yang besar yang menjadi panduan kepada umat Islam ataupun umat manusia pada ketika itu.
Dan sekarang ini hanya tinggal yang relevan ialah kitab Al-Quran, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah ni tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, ialah kumpulan dari kalam-kalam Allah. Kumpulan daripada kalam Allah, perintah-perintah Allah, semua itu diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tertentu. Dan kalam-kalam Allah ini mengandungi hukum-hukum, hukum solat, hukum zakat, hukum haji, hukum membunuh, hukum puasa, dan hukum-hukum dalam kehidupan kita seharian, kehidupan manusia seharian. Itu kandungan dalam kalam Allah itu, dalam kitab-kitab yang 4 yang besar tadi itu. Ajaran-ajaran tentang akidah, tentang kepercayaan kepada Allah, tentang kepercayaan kepada malaikat, tentang kepercayaan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dan kitab-kitab hari kiamat, kepercayaan pada qada dan qadar, iaitu rukun-rukun iman, hukum-hukum tentang hukum puasa, hukum zakat dalam rukun-rukun Islam, dan juga lain-lain perkara yang semestinya kita lakukan sebagai seorang Islam di atas muka bumi ini. Dan juga kitab-kitab Allah ini mengandungi nasihat-nasihat, apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita tidak buat, yang mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini, yang membawa kepada manfaat dan juga mudarat dalam kehidupan. Kemudian wa'ad, yakni janji-janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu melakukan ini, balasannya ialah ini yang baik. Salat, balasannya ialah surga. Dan amal-amal ibadah yang wajib dan sunat, balasannya ialah surga, kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Begitu juga mengandungi wa'id, iaitu janji-janji jahat. Janji-janji jahat. Apa makna janji jahat? Iaitu neraka. Kalau buat benda macam ini, maka masuk ke dalam neraka, dapat dosa. Buat benda yang haram, dapat dosa. Buat benda yang makruh, kalau tak bertaubat, maka dia akan berdosa dan sebagainya kalau dia meringan-ringankan hukum makruh itu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, al-wa'ad, al-wa'id, janji kebaikan dan janji keburukan, itu adalah janji-janji Allah SWT dalam kitab-kitab yang berkenaan. Kemudian kitab-kitab ini juga mengandungi kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah Nabi Adam ada sebut dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Hud, dan semua kisah-kisah Nabi-Nabi, semua ada disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini sebagai cerita-cerita, bukan sebagai cerita penglipur lara untuk gembira-gembira, tidak. Ialah cerita-cerita kenapa Allah SWT menceritakan perihal Nabi-Nabi dahulu dan umat-umat terdahulu dalam Al-Quran. Ialah kerana nak memberitahu kepada kita, kalau benda yang baik kita ikut, kalau benda yang tak baik jangan kita ikut. Begitulah tuan-tuan. Tapi manusia ni akal ni tak sama. Peristiwanya sama. Yang dulu pun begitu juga, sekarang pun begitu juga. Cuma pelaku-pelakunya saja berbeza-beza. Buat jahat, buat buruk, gaduh, bunuh dan sebagainya, itu musyrik, syirik kepada Allah, semuanya itu memang dah berlaku pada zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman dahulu lagi dah berlaku dah semua benda macam itu. Jadi sekarang ini pun masih berlaku juga
kerana manusia ini sama dia punya akal fikiran dia, cuma yang melakukan saja berbeza-beza dan tempat dan suasana zamannya juga berbeza-beza, tapi ceritanya sama saja. Ini kenapa Allah catatkan dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab yang lain kisah-kisah umat terdahulu untuk menjadikan kita ini sepadan dan juga tauladan dalam kehidupan kita seharian. Jangan macam itu. Kemudian dalam kitab-kitab Allah ini juga disebutkan sebagai khabar yang menggembirakan. Khabar yang menggembirakan. Jadi kalau buat ini maka ceritanya macam ini. Kalau buat macam ini ada khabar yang menakutkan, khabar dalam neraka, khabar dalam siksa di alam kubur, khabar penyiksaan umat-umat terdahulu dilenyapkan oleh Allah SWT dalam beberapa saat saja daripada kehidupan di atas muka bumi kerana mereka syirik, mereka ingkar, mereka kufur kepada Allah dan juga kepada nabi-nabi mereka. Maka Allah hancurkan, Allah lenyapkan kehidupan mereka dalam dunia ini. Itu adalah khabar yang menakutkan, supaya kita tidak berlaku seperti itu. Jadi makna tuan-tuan, itulah kisah-kisah hukum-hukum ataupun perkara-perkara yang disebut oleh Allah di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan juga dalam Al-Quranul Karim. Dan kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab terbesar yang diturunkan oleh Allah daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah secara ringkas isi kandungan kitab-kitab Allah. Dan kita masuk kepada suhuf. Tadi tajuknya ialah perbezaan di antara kitab dan suhuf. Apa benda suhuf ini? Iaitu kalam Allah juga, kalam Allah Azza wa Jal yang diwahyukannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak dikumpul. Ya, dia tidak berkumpul, dia sedikit-sedikit, cerita kecil-kecil saja dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khas, yang besar. Dan hanya dia merupakan beberapa lembaran buku surat saja sebagai surat berkeliling seperti suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim alaihi wassalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-36 dan 37. Allah berfirman, "Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa." Maksudnya ialah, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf, maknanya risalah-risalah Nabi Musa dan risalah-risalah juga Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala yang diperintahkan kepadanya, iaitu kepada umat manusia. Ini ialah lembaran atau risalah Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Kemudian firman Allah pula dalam surah Al-A'la ayat yang ke-18 dan 19, "Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Maksudnya sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan itu ada disebutkan dalam suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi ini menunjukkan bahawasanya suhuf itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan ada, tetapi dia tidak sama macam kitab-kitab Allah yang besar-besar yang 4 itu. Dan suhuf ini merupakan lembaran-lembaran ringkas menceritakan sebahagian-sebahagian saja kisah-kisah perkara hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin sekalian dan puan-puan para pendengar sekalian, sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan adalah disebutkan dalam suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa, dengan berhubung dengan bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul-Rasul. Sebahagian ulama mengatakan sebanyak 100 suhuf, 100 lembaran suhuf, dan sebahagian ulama pula mengatakan 110 suhuf. Dan suhuf itu ialah diturunkan oleh Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf,
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Jadi itu kemudian menurut kaul yang mutamad tidak diketahui bilangan yang sebenarnya suhuf yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya. Tetapi walau bagaimanapun wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa suhuf kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan jalan ijmal, iaitu secara ringkas, secara burung, termasuklah 110 suhuf yang saya sebutkan tadi. Jadi itu adalah perbezaan di antara kitab dan suhuf. Dan saya ulangi lagi, kitab ini ialah satu yang besar yang mengandungi segala hukum-hukum, hukum-hukum fikah, hukum-hukum ibadah dan juga hukum-hukum dalam kehidupan seharian, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji yang baik dan juga janji yang tidak baik, janji jahat untuk mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dan sebagainya, dan juga kisah-kisah, cerita-cerita zaman Nabi-Nabi dahulu dan juga umat-umat yang terdahulu. Itu adalah sebagai untuk memperingatkan kepada kita supaya kita tidak seperti mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya suhuf ini adalah sebanyak 100 suhuf. Kitab yang besar ada 4 buah kitab. Jadi kesemua itu kita kena beriman, kita percaya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suhuf ini kita tidak ada peluang untuk kita membacanya, kerana dia apabila telah wafat Nabi itu, maka suhuf itu pun hilang begitu saja mengikut wafatnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berkenaan. Dia berbeza dengan kitab walaupun Nabinya telah wafat, Rasulnya telah wafat, maka kitab itu masih ada sehingga ke hari ini. Terutama kitab Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, dia relevan, dia sesuai sehingga ke hari kiamat. Kerana hukumnya itu memang mengandungi hukum-hukum yang terbaik, dan juga kita wajib beriman kepada Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, setakat ini saja ulasan ataupun perbezaan berkenaan dengan kitab Allah dan juga suhuf, dan mudah-mudahan iman kita akan bertambah, syariah kita juga akan bertambah, ibadah kita juga akan bertambah lebih baik daripada semalam, hari ini lebih baik daripada semalam, dan juga akhlak kita akan bertambah baik, akhlak seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi andainya berlaku kesalahan-kesalahan dalam keterangan saya tadi, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan akan menjadikan kita ini umat terbaik di dunia dan juga terbaik terbilang di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.